Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua murid-murid cikgu. Kita bertemu lagi pada hari ini, pada hari Khamis. Okey. Bersamaan dengan 27 Mei tahun 2021. Cikgu harapkan semua murid-murid cikgu berada dalam keadaan yang sihat walafiat bersama keluarga masing-masing. Okey. Cikgu harap semua sudah bersedia untuk meneruskan sesi pembelajaran kita secara maya, di mana kita akan meneruskan dengan pembelajaran kita untuk unit yang ketiga, iaitu dengan tajuknya tumbuhan. Tumbuhan. Ini adalah paparan buku teks pendidikan sains, sosial dan alam sekitar. Ini gambarnya ya. Cikgu harap semua boleh lihat dengan jelas. Ini gambar apa? Tembikai, buah rambutan, ada gambar padi dan juga jagung. Cikgu kecilkan sedikit. Tumbuhan-tumbuhan ini kalau kita tengok, kalau dia cukup dengan keadaan yang sesuai, persekitaran yang sesuai, maka tumbuhan ini dapat hidup dengan segar dan dalam masa yang sama juga dia boleh membiak ataupun bertambah bilangannya. Contoh daripada satu pokok, dia akan bersambahnya tumbuhan yang baru iaitu pokok baru, dan seterusnya daripada satu dan bertambah bilangannya. Itu kita namakan dia sebagai pembiakan. Cikgu bacakan apa yang tertulis dalam teks ni. Di sini dinyatakan tumbuhan-tumbuhan perlu membiak untuk mengekalkan spesiesnya. Terdapat beberapa cara pembiakan tumbuhan. Apakah cara pembiakan tumbuh-tumbuhan yang anda tahu? Jadi sebelum kita dalam keadaan PKP ni, kita telah bertemu secara apa kita cakap kita bertemu dalam kelas dan kita telah membincangkan sedikit berkenaan cara pembiakan. Cikgu ada tunjukkan keratan batang pokok mulberry. Masih ingat tak? Yang mana cikgu minta anda tanam di rumah. Macam mana dengan keadaan pokok mulberry tersebut? Masih ada atau macam mana? Jadi berdasarkan pokok mulberry itu kita tahu cara pembiakan tumbuhan salah satunya adalah melalui keratan batang. Dan kita juga ada buat aktiviti rumah hijau kita di kelas sebelum PKP, di mana kita telah menanam kita telah membiakkan ataupun mencambahkan biji benih, iaitu biji benih apa? Masih ingatkah anda semua? Biji benih apa? Biji benih kacang hijau yang mana kita telah letakkan dalam satu rumah yang cikgu panggil rumah hijau, greenhouse. So itu adalah salah satu cara pembiakan. Yang kedua iaitu melalui biji benih. Baiklah, kita tengok, kita kembali semula kepada buku teks pendidikan sains sosial ni. Ini gambarnya. Dah kenal tak gambar apa? Cikgu zoomkan. Ini gambar apa? Ini gambar apa? Ini adalah gambar pokok ubi kayu. Dan ini pula adalah gambar pokok bunga raya. Dan ini adalah pokok tebu. Dan ini pula adalah pokok bunga kertas. Kita tengok 3.1 pembiakan tumbuhan.
Okay, sekarang kita nak mengenali cara-cara tumbuhan ini membiak. Jadi dinyatakan dekat sini tumbuhan boleh dibiakkan dengan pelbagai cara. Antaranya adalah melalui biji benih dan keratan batang. Ya, betul. Itu yang kita bincangkan di kelas. Okay, so ini adalah contoh-contoh tumbuhan yang dibiakkan dengan biji benih. Okay, cikgu harap anda semua masih lagi ingat. Okey, untuk pokok yang dibiakkan melalui biji benih, kita ada cili, labu, tembikai, kita ada tomato, jagung dan juga padi. Ini adalah beberapa contoh cikgu tunjukkan. Ada lagi tumbuhan lain yang membiak menggunakan cara yang sama. Okey, ini ingat pertama kita bincang adalah melalui biji benih. Okey, seterusnya tengok pula di sini. Okey, tumbuhan yang dibiakkan, tumbuhan yang dibiakkan dengan keratan batang. Okey, di sini dia nyatakan keratan batang. Okey, keratan batang. Okey, jadi yang pertama dia cakap tebu. Yang kedua, cikgu rasa tebu ni kita semua mengenali pokok tebu. Okey. Kemudian kesom. Okey, kesom mungkin ada murid cikgu yang mengenali, mungkin ada yang tak berapa mengenali daun kesom ni. Okey. Kesom ni biasa kita guna dalam masakan Johor asam pedas. Biasa kita masukkan kesom. Okay, kemudian yang ketiga, ubi kayu. Ubi kayu. Biasa yang awak masak kemudian awak rebus kan, awak cecah dengan apa? Sambal bilis ke kan kalau dekat Johor. Okay, cara makan dia. Okay, kemudian yang keempat adalah bunga ros. Bunga ros cikgu pun, ini pun cikgu rasa kebanyakan murid sudah kenal. Kemudian bunga raya. Yang kelima bunga raya. Yang mana biasanya kita tengok bunga raya warna merah. Tapi sebenarnya bunga raya ni ada pelbagai warna. Contoh dekat sini warna kuning. Okay. Dia juga ada warna putih, warna pink, warna merah. Okey. Bunga raya ni juga dikenali sebagai bunga kebangsaan Malaysia. Okey, seterusnya yang keenam iaitu bunga kertas. Dekat sekolah kita ada banyak bunga kertas kan. Jadi bunga kertas ni juga boleh dibiakkan melalui keratan batang. Okay, cikgu berkongsi dua cara utama yang digunakan untuk membiakkan tumbuhan. Tapi ada banyak lagi cara lain yang kita boleh gunakan untuk membiakkan tumbuhan. Nak tahu? Okey, jom kita tengok video daripada Kementerian Pendidikan Malaysia yang menerangkan lagi dengan lebih jelas cara-cara lain yang kita boleh gunakan untuk membiakkan tumbuhan. Okey, jom kita lihat. Terdapat banyak cara yang berbeza tumbuhan boleh membiak. Tumbuhan boleh membiak melalui biji benih, anak pokok, daun, batang bawah tanah, spora dan keratan batang. Tumbuhan yang menghasilkan buah seperti pokok betik, pokok tembikai dan pokok tomato membiak melalui biji benih. Contoh-contoh tumbuhan lain yang membiak melalui biji benih ialah pokok mangga, pokok rambutan dan pokok cili. Tumbuhan yang membiak secara keratan batang ialah pokok tebu, pokok bunga ros dan pokok bunga kertas. Anak pokok adalah tumbuhan kecil yang tumbuh berhampiran tumbuhan induk. Contoh-contoh tumbuhan yang membiak melalui anak pokok ialah pokok pisang, pokok keladi dan pokok nanas. Terdapat juga tumbuhan yang membiak melalui daun tumbuhan induk. Contoh-contoh tumbuhan yang membiak melalui daun
ialah pokok setawa dan pokok lidah metua. Sesetengah tumbuhan seperti bawang membiak melalui batang bawah tanah menjadi tumbuhan kecil. Tumbuhan lain yang juga membiak melalui batang bawah tanah ialah pokok ubi kentang dan pokok halia. Sesetengah tumbuhan seperti paku pakis membiak melalui spora. Contoh-contoh tumbuhan lain yang tumbuh melalui spora ialah cendawan dan lumut. Okey, so tadi cikgu dah tunjukkan video daripada nama web KPM yang menerangkan dengan lebih jelas berkenaan dengan cara pembiakan tumbuhan yang mana ada berapa tadi? Ada 6 cara pembiakan tumbuhan. Kita tengok So ini yang pertama adalah melalui biji benih, kedua anak pokok, daun, batang bawah tanah dan juga spora dan juga yang terakhir melalui keratan batang. So, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Sebenarnya ada 6 cara pembiakan tumbuhan. Okey. Tapi yang kita bincangkan tadi hanya 2. So ini adalah untuk menambahkan lagi kita punya pengetahuan lah. Okey, jadi ini yang kita bincanglah hari ini, cara-cara membiarkan tumbuhan. Jadi selepas ini cikgu akan berikan sedikit latihan ataupun kuis untuk murid-murid cikgu cuba jawab sebagai aktiviti pengukuhan yang menunjukkan bahawa apa yang cikgu sampaikan ni anda boleh memahaminya ataupun tidak. Okey, baiklah. So, cikgu akan sharekan link dia seperti biasa dalam WhatsApp kelas kita dan cikgu harap semua murid-murid cikgu dapat memberikan kerjasama yang terbaik untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, itu saja untuk hari ini. Semoga apa yang cikgu sampaikan ni dapat memberikan sedikit sebanyak input berfaedah kepada anda semua. Dan kalau anda ingin cuba melakukan proses pembiakan tumbuhan sama ada melalui biji benih ataupun keratan batang, dipersilakan buat dekat rumah dan sekiranya betul ada yang buat boleh share dengan cikgu. Ya, baiklah itu saja. Okay, kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Okay, di waktu minggu yang seterusnya lah sebab kita cuti sekolah cikgu lupa dengan subtopik yang seterusnya. Okay, terima kasih. Jumpa lagi.